Hey guys, welcome back to my YouTube channel Shima TV. So kali ni pun aku nak ceritakan kisah seram. So email kali ni daripada Hidayah. Dan lagi satu, pengalaman ni is pengalaman aku sendiri ataupun pengalaman korang sendiri. So tak ada paksaan pun untuk korang semua percaya dan tak ada niat pun untuk menakut-nakutkan sesiapa. Just share untuk ambil pengajaran. So korang jangan lupa subscribe dan jangan lupa like dan komen dekat bawah, okay? Cerita dia agak panjang sikit sebab dia ada banyak part. Ada 4 part, tapi aku akan ceritakan slow-slow dekat korang. So, jom kita start kita punya cerita. Okay, so cerita Hidayah ni dia nak ceritakan pasal rumah hostel Q12-3. Okay, so untuk pengetahuan korang, si Hidayah ni ialah merupakan seorang pelajar. Seorang pelajar di salah sebuah IPTS. Aku tak tahu dekat mana sebab dia tak ada sebut. Tapi dia punya apartmen ni ada di Bundusan Penampang, Sabah. So orang Sabah mesti tahu di mana tempat ni. Okay, macam biasalah pelajar IPTS kan dia ada diorang ada sediakan kediaman. Sama ada kediaman perumahan ataupun kediaman apartmen. So si Hidayah ni dia dapat kediaman di sebuah apartmen yang bernomborkan Q12-3. So yang tu dia orang punya nombor kediaman lah. So si Hidayah ni dia tinggal di apartmen tu daripada SEM 1 sampailah SEM 4, baru dia pindah pergi hostel Q12-3 tu. So dia macam dari SEM 4 sampailah SEM 7 akhir dia tinggal di rumah tu. Tapi first dia tinggal semua okey lah, semua smooth je, tak ada apa-apa berlaku. Sampailah dia di SEM 6, mulalah rumah tu berlaku macam-macam pelik. Sampailah dia habis belajar. So mau dijadikan cerita. So ada satu malam ni si Hidayah dia tidur satu orang di rumah tu terpaksa sebab roommate-nya yang lain itu tiada. Untuk pengetahuan korang, si Hidayah ni dia tinggal dengan roommate dia, junior dengan senior dia semua satu rumah. So malam tu, malam Jumaat tu, si Hidayah satu orang sebab si Ika, si Min dengan si Maya, semua ni ialah nama rekaan, okey, bukan nama sebenar. So malam tu diorang tak tidur di rumah sebab besoknya diorang ada acara kelab. Diorang ada acara kelab di kampus. So diorang bermalam di rumah kawan. So ada lagi kawannya yang lain, si Bel dengan si Iza pula pergi rumah kawannya bermalam sebab time tu ada assignment. Si Krisha pula balik pergi Tamparuli. So dia memang ngam-ngam, semua kawannya time tu busy. So terpaksa lah dia satu orang di rumah. Masa malam tu si Hidayah ni pun macam biasalah baring-baring di bilik. Satu dia sendiri kan, menyandar di bilik. Tiba-tiba si Hidayah ni dia terdengar bunyi bising di ruang tamu. So si Krisha, so si Hidayah pun rasa macam ada orang balik kali. Dia pun happy lah kan. So dia cepat-cepat buka pintu tu. Tapi bila dia tengok, tiada orang tu di ruang tamu tu. Padahal dia betul-betul jelas dengar yang ada bunyi bising, macam ada orang datang. So si Krisha ni pun dia tak mau fikir bukan-bukan. So dia terus tutup balik pintunya. Dan dia duduk balik macam biasa. Dia sambung balik kerjanya baring-baring. Lepas tu, tak lama kemudian dalam 2-3 minit macam tu, datang lagi bunyi bising tu. Tapi kali ni dia tak buka tu pintu. Dia biar siap bunyi tu. Sampailah pintunya terbuka sendiri. Lepas tu ada bunyi. Tret. So si Krisha ni pun berdebar. So si Hidayah ni pun berdebar. Dia tunggu saja. Lepas tu dia punya pintu tu sudah terbuka sendiri. Dia pun beranikan diri lah. Dia pergi pintu tu tengok di ruang tamu. Memang betul-betul tiada orang. So apa lagi, si Hidayah time tu call dia punya mama. Lepas tu dia bagi tahu dia mau pergi rumah sepupu dekat balai. Kalau kamu bayangkan satu orang, mau lagi kamu tinggal malam tu? Aku pun sanggup pergi rumah kawan time tu. So itu cerita first lah si Hidayah dia kena gangguan dalam rumah tu. Okay, so next cerita dia, masa tu si Hidayah SEM 6. So dia pun sudah jadi senior di rumah tu dengan satu orang lagi yang namanya si Maya. Tapi si Maya ni memang jarang ada di rumah lah. Kalau sebelum ni diorang ramai kan, dalam lebih kurang 5-6 orang. Tapi kali ni diorang tinggal 3 orang saja. Si Maya ni jarang balik rumah. So kalau si Maya ni tak balik, tinggal diorang 2 orang saja dengan si Krisha dalam rumah tu. So
kejadian aneh tu dia bilang makin menjadi-jadi sebab mungkin sebab diorang sudah ndak ramai lah macam dulu. So benda tu kan jadi makin suka kalau ndak ramai. Mau dijadikan cerita. Masa tu si Hidayah dengan si Krisha ada di rumah. So diorang ni dua-dua yang jenis penakut lah, tapi kalau sudah ada kawan masing-masing macam berdua tu kira okey lah daripada bersendiri kan. So mau jadikan cerita, masa tu si Krisha tidur di bilik si Hidayah sebab mau temankan dia di bilik. Tapi dalam jam 7.30 begitu, si Krisha cakap sama si Hidayah, dia mau pergi ambil barang di biliknya. So si Krisha tu pun direct keluar pergi biliknya. Si Hidayah ni dia mungkin takut kan, dia trauma kejadian sebelum ni. So dia pun ikut si Krisha. Tapi si Krisha duluan sampailah pergi biliknya. So masa dorang lalu ruang tamu tu, masa dia mau masuk pergi bilik si Krisha, tiba-tiba si Hidayah terdengar orang bagi salam. Assalamualaikum. So bila orang bagi salam dengan kita pun direct kan. So si Hidayah ni pun direct lah jawab, Waalaikumsalam. Lepas tu dia baru teringat rupanya dorang dua sejak dalam rumah tu. Lepas tu sejak bila pula si Krisha ni pandai bagi salam kan. So dia macam blur sekejap, dan dia terus masuk pergi bilik si Krisha. Lepas tu dia tanya si Krisha, siapa yang bersuara tadi? So si Krisha pun cakap, mana ada dia bersuara, lagi pun takkanlah dia bagi salam kan. So si Hidayah pun mau kasih sedap hati, dia diam sekejap. Biar syak benda tu berlalu, so dia tak mau fikir sangat lah. Dia still teringat suara perempuan bagi salam tu. Suaranya lembut betul, ayu betul. Lepas tu jelas, betul-betul di telinga kanannya dia dengar. Kamu pernah ada pengalaman macam ni? Korang jangan lupa kongsi dekat bawah, okey? So itu kejadian kedua yang si Hidayah alamilah dalam hostel rumah tu. Kejadian yang ketiga, masa ni berlaku pagi-pagi, okey, sebelum kejadian ni si Krisha ada mimpi. Dia ada ternampak nenek-nenek tua keluar dari bangun dari katilnya, keluar dari biliknya. Dia nampaklah nenek-nenek tua keluar dari biliknya. Itu dia mimpi lah, tapi si Krisha pun tak pasti dia mimpi ataupun betul. So masa ni mau dijadikan cerita, si Hidayah ni masa tu awal pagi, lebih kurang awal pagi lah, macam jam 6 sampai 6.30 macam tu. So si Hidayah ni dia mau keluar dari rumah tu, dia mau pergi buat assignment dengan kawannya lah. Nama kawannya si Ila, bukan nama sebenar juga. So masa dorang mau on the way tu, dorang si Hidayah pun turun bawah lah. Bila dia turun bawah, kawannya si Ila ni tegur, terlampau terang lah kau punya tudung, coba kau tukar dulu. So si Hidayah pun rasa, oh ya kah. So dorang pun dua-dua naik lah pergi rumah tu. Dua-dua naik pergi rumah tu. Si Hidayah pun tukar tudungnya, settle apa semua. Dorang pun sama-sama balik turun bawah. Tapi bila sampai di bawah, si Ila ni tiba-tiba dia bersuara. Dia kata, Hidayah, tadi masa aku duduk di ruang tamu, duduk di sofa kamu sambil tunggu kau habis tukar tudung, si Ila ni ternampak satu orang budak lelaki, satu nenek-nenek dengan satu perempuan yang berambut panjang. Dia berdiri di sebelah, di luar bilik si Krisha. So dia cerita sama si Hidayah pun risau lah kan, sebab si Krisha satu orang syak di rumah. So dorang jalan dulu buat assignment tu, balik syak dari buat assignment tu, dia terus cerita si Krisha yang dia nampak kawannya si Ila tu nampak. So si Krisha pun macam terkejut kan. So mungkin betul lah mimpinya sebelum ni yang ada nenek-nenek tua di rumah dorang tu. Wow, cerita ni seram. Okay, aku meremang masa aku ceritakan sama kamu. Next ialah cerita gangguannya yang keempat, masa tu cuti semester. Si Hidayah ni dia decide dia mau balik lambat lah. Kampungnya di Lahad Dato, mungkin sebab dia ada mention sini dia mau balik LD. So dia tunggu kawannya si Yap Jiaki. Sorry okay kalau aku salah sebut, sebab yang ini dia pakai nama sebenar. Si Yap Jiaki dia punya kawan baik. So dia ni daripada IPTS lain lah. So dia pun cakap sama kawannya, kau bermalam lah dulu di rumahku. Lepas tu kita sama-sama turun LD. Sama-sama balik kampung lah maksudnya, sebab dia kan dari IPTS jauh. So alang-alang lah dorang sama-sama balik. Sebab ngam-ngam si Hidayah time tu dia sendiri syak di rumah. And masa kejadian ni bulan Ramadan. Sebab itulah si Hidayah ni fikir masa bulan Ramadan tu ndaklah dia takut sangat kan. Sebab bulan Ramadan kita semua tahu syaitan diikat, tapi kita pun ndak pastilah kan. Perkara-perkara macam ni di luar jangkaan, mungkin sama ada syaitan ataupun jin ke kan, kita tak pasti. So mau dijadikan cerita, ada satu malam tu si Yap
Yap Jiaki ni dia keluar pergi gereja masa tu malam. Tak pasti juga hari apa dia pergi tu. Tapi yang pasti masa tu malam lah. So bila si Yap Jiaki ni keluar, terpaksalah si Hidayah sendiri di rumah tu. Macam biasa dia tak fikir apa-apa sebab time tu bulan Ramadan kan. Macam biasa si Hidayah ni pun di bilik lah, stay sambil dia menyandar di dinding. Tapi kamu bayang dia menyandar di dinding kan. Di depannya tu ada meja dengan kerusi. So kerusi tu menghadap sama dia bah. Okay. So bila dalam masa beberapa saat, tiba-tiba kursi yang di depannya tu tertolak di tempatnya. Macam satu kali tolakan. Kamu bayangkan kursi itu statik, tiba-tiba dia bergerak di arah kamu. So si Hidayah apa lagi? Dia jam. Dalam beberapa saat dia stuck di situ. Dia macam tak boleh berfikir. Lepas berapa saat dia jam tu, apa lagi? Tanpa buang masa dia ambil kunci, handphone, terus keluar dari bilik tu. Tak sudah dia fikir dia mau kasih mati kipas, lampu apa semua. Memang tak sudah fikir. Kamu bayangkan lah kalau kamu pun begitu, mana lah kamu fikir. Mungkin kamu terus lari ya. Lepas tu dia keluar dari rumah tu, dia terus call si Fas untuk temankan dia sementara si Yap Jiaki belum balik tu. Temankan dia di restoran sebelah apartmen dorang. Sampailah si Yap Jiaki balik. So itulah antara pengalaman-pengalaman si Hidayah tinggal di hostel Q12-3 ni. Banyak juga yang orang cakap, kenapa kau tak pindahkan? Sebab banyak perkara-perkara begitu, takkanlah hari-hari kau mau hadapkan. Tapi dia bilang dia punya barang-barang sudah banyak di sana. Lagipun dia malas mau berpindah, mau cari tempat baru. So terpaksa dia hadapi. Sampailah dia habis SEM, itulah perkara yang tak pernah si Hidayah ni lupa sampai bila-bila. Masih segar dalam ingatannya. So aku just share untuk kamu. Tak pasti juga kenapa benda ni berlaku di tengah-tengah SEM. Padahal first tu okay. Mungkinlah ada yang menumpang, mungkin tak pastilah juga. Itu je untuk cerita kali ni. Jumpa korang next video. Jangan lupa stay tune dengan Shima TV, okay? Thank you untuk support korang. Bye-bye.